Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Hakimi bin Muhammad daripada kos Tahfiz Al-Quran wal Qiraat semester 6, nombor matrik KTD 2105030055. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang mempunyai 4 bab, iaitu yang pertama Babul Basmalah daripada bait 1 hingga 4. Yang kedua, Babul Umul Quran daripada semua bait. Yang ketiga, Babul Idgham Kabir daripada bait 1 hingga 6. Dan yang keempat, Babul Hakinayah daripada bait 1 hingga 2. InsyaAllah. Okey, kita akan mulakan dengan Babul Basmalah. Saya akan membacakan bait 1, iaitu wa basmala bainas surataini bisunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula. Bait ini menerangkan tentang setiap kali bacaan yang tiba di akhir ayat pada satu surah itu dan sambung pada surah yang baru, Imam Qalun, Imam Kisai, Imam Asim dan Imam Ibnu Kathir akan membaca bismillah. Sebagai contoh, kita ambil surah Al-Ikhlas disambung kepada surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kat sini saya akan menerangkan ada 3 cara yang dibolehkan untuk kita menyambung ataupun membaca bismillah pada akhir surah dan disambung kepada awal surah. Okey, yang pertama, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kita masuk ke bait yang kedua. Wa wasluka bainas surataini fasahatun. Okey, bait ini menerangkan setiap kali bacaan yang tiba di akhir ayat pada satu surah itu dan sambung pada surah yang baru, Imam Hamzah tidak akan datangkan basmalah dan terus sambung dengan surah yang baru. Sebagai contoh, akhir surah Ikhlas disambung kepada awal surah Al-Falaq. Sebagai contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kita akan masuk ke bait yang seterusnya. Wasil waskutan kullun jalayahu hassala. Okey, bait ini menerangkan bagi Imam Ibnu Amir, Imam Wash dan Imam Abu Am ada 3 wajah apabila akhir ayat pada surah bertemu dengan awal surah, iaitu yang pertama, mendatangkan basmalah seperti Imam Qalun, Imam Kisai, Imam Asim dan Imam Ibnu Kathir. Yang kedua, membaca saktah, yakni tanpa basmalah, dan yang ketiga, membaca dengan wasal, yakni tanpa basmalah. Kita akan masuk ke bait yang seterusnya. ولا نصا كلا حبا وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. Okey, bait ini menerangkan tiada nas yang mengatakan bacaan ke atas Imam Ibnu Amir dan Imam Abu Am dan Imam Wash terhadap 3 wajah yang telah disebutkan sebelum ini, yakni basmalah, wasal ataupun saktah. Begitu juga terdapat perbahasan yang lebih lanjut terhadap bacaan Al-Basmalah bagi ketiga-tiga imam ini. Okey, kita masuk bait yang seterusnya. Wasaktuhumul mukhtaru duna tanaffusin wa ba'duhum fil arba'iz zuhri basmalah. Okey, bait ini menerangkan 3 wajah bacaan dari Imam Ibnu Amir, Imam Abu Amr dan Imam Wash. Wajah saktah adalah wajah lebih utama. Walaupun begitu, terdapat sebahagian ahlul adab mengatakan bahawa apabila sampai pada 4 tempat akhir surah, maka ketiga-tiga imam ini akan menukarkan bacaan saktah kepada bacaan basmalah. Empat tempat tersebut ialah akhir surah Mudaththir bertemu awal surah Al-Qiyamah.
Yang kedua, akhir surah Al-Infitar bertemu awal surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, akhir surah Al-Fajr bertemu awal surah Al-Balad. Dan yang keempat, akhir surah Al-Asr bertemu awal surah Al-Humazah. Kesimpulannya, Imam Qalun, Imam Al-Kisai, Imam Asim dan Imam Ibn Kathir membaca di antara dua surah dengan mendatangkan Al-Basmalah. Imam Hamzah membaca di antara dua surah dengan wasal tanpa basmalah. Imam Ibn Amir, Imam Abu Am dan Imam Warsh membaca dengan tiga wajah di antara dua surah, iaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua saktah tanpa basmalah, dan yang ketiga wasal tanpa basmalah. Okey, insya-Allah kita akan sambung pada bab Ummul Quran. Saya akan membacakan bait yang pertama, iaitu wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Okey, maksudnya Imam Kisai dan Imam Asim akan membaca kalimah maliki pada ayat keempat surah Al-Fatihah dengan kekalkan huruf alif selepas huruf mim. Imam yang lain iaitu Imam Nafi', Imam Ibn Kathir, Imam Abu Am, Imam Ibn Amir dan Imam Hamzah membuang alif selepas huruf mim. Bacaan untuk Imam Kisai dan Imam Asim adalah sebagai contoh, Maliki yaumiddin. Untuk bakun pula, Maliki yaumiddin. Seterusnya saya akan sambung dengan bait yang seterusnya. Wa inda siratin was-sirati likunbula bihaitsu ata. Okey. Bait ini menerangkan Imam Kunbul membaca kalimah sirat dan as-sirat dengan huruf sin. Bacaan ini diguna pakai pada semua kalimah seperti ini yang terdapat pada mana-mana surah. Seperti contoh, Ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya saya akan sambung ke bait Wassada zayan ashimmaha lada khalafin. Bait ini menerangkan Imam Khalaf membaca kalimah sirat dan as-sirat dengan ishmam huruf zai. Bacaan ini diguna pakai pada semua kalimah yang terdapat pada mana-mana surah. Sebagai contoh, Ihdinas siratal mustaqim. Sambung ke bait yang seterusnya. Washmim li khalladi la awwala. Okey, bait ini menerangkan Imam Khalad membaca kalimah as-sirat pada ayat ke-6 surah Al-Fatihah sahaja dengan huruf sin. Bagi kalimah selain Imam Khalad baca dengan huruf sad. Okey, sebagai contoh pada ayat ke-6 surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya bagi imam yang lain iaitu Imam Nafi', Imam Bazi, Imam Abu Am, Imam Ibn Amir, Imam Asim dan Imam Al-Kisai membaca dengan kalimah sirat dan as-sirat pada semua tempat dengan huruf sad. Sebagai contoh, Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita masuk ke bait yang seterusnya. Alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidammil ha'i waqfan wa mawsila. Okey, bait ini menerangkan setiap kalimah alaihim, ilaihim dan ladaihim yang terdapat dalam setiap surah, Imam Hamzah akan membaca huruf ha dengan dhammah, sama ada ketika waqaf maupun wasal. Sebagai contoh, Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ini bacaan untuk Imam Khalaf. Manakala bacaan untuk Imam Khalad ialah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kita akan ke bait yang seterusnya. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan. Maksudnya kat sini Imam Ibn Kathir akan membaca dhammah beserta silah dua harakat pada setiap mim jamak yang berada sebelum huruf yang berbaris. Okey, contohnya seperti bacaan Imam Bazi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, bacaan untuk Imam Qundul pula,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, kita ke bait yang seterusnya. Waqalu nun bitakhirihi jala. Okay, maksudnya kat sini Imam Qalun harus membaca mim jamak dengan dua wajah, iaitu dengan dhammah beserta silah dua harakat. Setiap mim jamak yang berada sebelum huruf yang berbaris serta bacaan sukun mim jamak seperti contoh sukun mim jamak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, seterusnya contoh untuk silah mim jamak biharakaitain dengan dua harakat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, akan tetapi bacaan ini untuk silah mim jamak biharakatain ini terjadi apabila wasal sahaja. Okey, seterusnya sekiranya selepas mim jamak terdapat huruf hamzah qata' yang berbaris, Imam Qalun boleh membaca silah dengan qas ataupun tawassul. Secara keseluruhannya mim jamak ini boleh dibaca dengan tiga wajah, iaitu sebagai contoh alaihim anzartahum am lam. Okey, ini untuk contoh sukun mim jamak. Okey, contoh untuk silah mim jamak dengan qas alaihimu anzartahum am lam. Okey, sebagai contoh untuk silah mim jamak bitawassul alaihimu anzartahum am lam. Okey, kita akan terus ke bait yang seterusnya. Wa min qabli hamzil qat'i silha liwarshihim wa askanaha albaqun ba'du litakmula. Okey, bait ini mengatakan Imam Warsh hanya akan membaca dengan dhammah beserta silah sekiranya selepas mim jamak itu terdapat huruf hamzah qata' yang berbaris. Silah yang dibaca adalah sepanjang 6 harakat, iaitu isbaq. Okey, contohnya seperti alaihimu anzartahum am lam. Okey, ini untuk silah mim jamak dengan isbaq beserta tashil hamzah yang kedua. Okey, contoh untuk silah mim jamak dengan isbaq beserta ibdal hamzah yang kedua dengan huruf mad ialah alaihimu anzartahum am lam. Okey, imam-imam yang lain iaitu Imam Abu Am, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membaca mim jamak dengan sukun. Okey, kita akan sambung untuk bait yang seterusnya. Wa min duni waslin dhammuha qabla sakinin likullin. Okey, maksudnya kat sini jika selepas mim jamak terdapat huruf sukun, semua imam sepakat akan dhammahkan mim jamak tanpa silah kerana pertemuan dua huruf yang mati. Sebagai contoh minhumul mu'minun. Kita akan sambung ke bait yang seterusnya. Wa ba'dal ha'i kasru fatal ala ma'al kasri qabla al ha' awil ya'i sakinan wa fil wasli kasrul ha'i bi dhammi syamlala kama bihimul asbabu thumma alaihimul qitalu waqfi lil kulli bil kasri mukmila. Okey, bait ketiga. Bait ini menerangkan dalam Al-Quran terdapat mim jamak yang selepasnya huruf sukun dan sebelumnya terdapat huruf ha yang kasrah dan sebelumnya lagi terdapat huruf ya sakinah ataupun huruf yang berbaris bawah. Okey, sebagai contoh bihimul asbabu ataupun alaihimul qital. Okey. Seterusnya Imam Abu Am akan kasrahkan mim jamak pada dua contoh yang tadi. Ketika wasal ataupun ketika wakaf pada mim jamak beliau akan sukunkan mim jamak. Okey, sebagai contoh bihimil asbab alaihimil qital. Okey, seterusnya Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai akan dhammahkan ha pada dua contoh yang tadi ketika wasal sahaja ataupun ketika wakaf pada mim jamak. Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah akan kasrahkan ha
dan sukunkan mim jamak. Jika mim jamak itu terdiri dari kalimah alaihim, ilaihim ataupun ladaihim, maka hamzah seperti kaedahnya yang asal. Sebagai contoh, untuk hamzah alaihum, ilaihum dan ladaihum. Manakala untuk kalimah yang tadi, contoh yang tadi, hamzah dan al-kisai akan membaca dengan bihumul asbab dengan ataupun alaihumul qital. Seterusnya kita akan sambung dalam bab idgham kabir. Saya akan membacakan bait yang pertama, iaitu ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. Potongan matan ini menyatakan berkenaan hukum yang terdapat pada idgham kabir. Idgham kabir yang dimaksudkan ialah pertemuan dua huruf dalam dua kalimah yang mana kedua-duanya memiliki baris. Dalam bab ini membahaskan hukum idgham kabir khusus bagi Imam Susi sahaja. Kita akan terus ke bait yang seterusnya. Fafi kalimatin anhu manasikum wa ma salakum wa baqi al-babi laysa muawwala. Pada bait ini menyatakan kalimah manasikakum dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-200 dan kalimah ma salakakum pada surah Al-Muddathir ayat yang ke-42 merupakan tempat yang dibaca dengan idgham oleh Imam Susi. Hasilnya seperti ma salakum dan manasikum. Imam Susi tidak akan membaca idgham pada pertemuan dua huruf yang sama dan kedua-duanya berbaris dalam satu kalimah, melainkan contoh yang telah disebutkan tadi. Kita akan terus ke bait yang seterusnya. Wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima fala budda min idghami ma kana awwala. Kaya'lamu ma fihi hudan وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. Bait ini menerangkan apabila bertemu dua huruf yang sama dalam dua kalimah dan kedua-duanya memiliki baris, maka Imam Susi akan mengidghamkan huruf pertama dalam kalimah yang kedua seperti berikut. Yang pertama ya'lam ma, yang kedua fi huda dan seterusnya wa tubi' ala qulubihim. Jika sebelum huruf pertama terdapat huruf mad ataupun huruf lin, maka harus bagi Imam Susi membaca idgham dengan tiga wajah, iaitu qas, tawassut dan isba'. Seperti contoh fi huda wa ya qauman. Kita akan terus ke bait yang seterusnya. Idza lam yakun ta mukhbirin أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. Bait ini menerangkan jika huruf yang pertama itu ialah tak mukhbirin, tak mukhatabin, tanwin, tasdid, maka Imam Susi tidak sesekali membacanya dengan idgham. Sebagai contoh, kakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun tamma miqatu. Seterusnya kita akan masuk dalam bab ha kinayah. Saya akan membacakan bait yang pertama, iaitu walam yasilu ha mudmarin qabla sakinin wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wussila. Bait ini menyatakan bahawa tidak ada seseorang pun imam yang akan membaca silah ha dhamir yang selepasnya sukun. Sebagai contoh lahul mulku dan rabbihil a'la. Bagi ha dhamir yang sebelumnya berbaris, semua imam akan membaca dengan silah sekiranya huruf selepas ha dhamir itu adalah hamzah qata' yang berbaris. Maka bacaan harakatnya mengikut hukum mad jaiz mufassal masing-masing. Sebagai contoh la tuharrik bihi lisanaka dan lita'jala bihi inna alaina. Kita akan sambung ke bait yang seterusnya, iaitu wa ma qablahu at-taskinu li ibni kathirihim wa fihi muhanan ma'hu hafsun akhuwila. Bait ini menyatakan jika sebelum ha dhamir huruf sukun, maka semua imam
tidak akan membaca dengan silah kecuali Imam Ibn Kathir seorang sahaja. Sebagai contoh, fihi hudan dan ijtabahu wa hadahu. Dan pada kalimah fihi muhana dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-69 merupakan satu-satunya kalimah yang dibaca dengan silah oleh Imam Hafs, sebagaimana yang dibaca oleh Imam Ibn Kathir. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.